Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bayna yaday as-sa'ah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Kita diberi keizinan, diberi peluang untuk menyambung kembali kuliah kita pada malam ini, setelah terhenti kuliah yang khusus untuk malam ini. Kali terakhir ini sebelum Ramadan, kemudian kita dapat menyambungkan itu setelah hampir 2 minggu kita berakhir raya, untuk kita kembali mengingatkan diri kita dengan pesanan-pesanan, nasihat-nasihat yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk kita memastikan bahawa keberadaan kita di dunia ini terus istiqamah di atas jalan yang lurus, melembutkan jiwa kita, melembutkan hati kita, yang sekiranya tidak ada nasihat yang kita dengar, tidak ada peringatan yang disampaikan kepada kita, mungkin jiwa kita hanyut, mungkin hati kita kembali menjadi keras. Kadang-kadang ada seseorang bertanya kepada saya, meminta supaya diberikan nasihat kepadanya. Begitulah kita manusia, kita suka untuk kita mendengar sesuatu yang baik. Fitrah manusia suka mendengar perkara yang baik. Sama ada nasihat itu katanya secara umum ataupun secara khusus untuknya. Maka nasihat yang paling baik untuk kita berikan kepada jiwa kita adalah nasihat yang telah Allah Ta'ala pesan kepada kita dan kepada umat terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya telah kami berwasiat, telah kami berpesan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bahkan kepada kamu juga, supaya hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah. Kita mengingatkan kepada diri kita untuk kita menyuburkan keimanan dan sentiasa membaiki kelemahan diri kita supaya terus kekal berada di atas jalan yang lurus. Untuk malam ini, saya ingin mengambil beberapa hadis yang kita petik daripada kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Imam Al-Munziri dalam bab At-Taubah wa Zuhd. Pada suatu bahagian yang menyatakan kitab At-Taubah wa Zuhd, Taubah dan Zuhud. Ada beberapa tajuk yang dimasukkan di bawah kitab Taubah dan Zuhud oleh penulisnya. Di antara tajuk yang dinyatakan dalam bab ini adalah anjuran untuk mengingati kematian dan tidak panjang angan-angan. At-Targhib fi dzikril maut. Galakan untuk kita sentiasa ingat kepada mati, tidak panjang angan-angan, tidak tulul amal. Sebab kita sedar kita berada di dunia ini tidak lama, cuma kita tidak tahu bila kita akan pergi. Ada seorang, saya dapat tahu dalam laporan berita kemarin, khabar kemarin,
teringat seorang duta atau diplomat untuk mengingati peristiwa yang berlaku kepada pesawat MH17. Katanya dia membaca satu ayat di akhir surah Luqman berhubung dengan hal kematian. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala pengetahuan tentang kiamat. Wa yunazzilul ghais, dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia mengetahui apa yang ada dalam rahim, yakni kandungan ibu yang mengandung. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, seseorang tidak tahu apa yang dia akan usahakan esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan seseorang tidak tahu di bumi mana dia mati. Dia sangat relevan, ayat yang dibaca itu sangat relevan dengan peristiwa yang berlaku. Sebab orang yang berada dalam pesawat itu dia berada di negara lain asalnya, penduduk asal negara lain, tetapi meninggal di negara lain. Dan begitu juga kita tidak tahu kita akan meninggal di mana dan bagaimana kita akan pergi. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyakkanlah kamu mengingati perkara yang memutuskan kesenangan, kelazatan, maksudnya mengingati akan kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan dia menghasankannya, hadis dengan sanad yang hasan. Mungkin kita dah banyak kali dah dengar hadis ni, pesanan supaya perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Memang hidup ini penuh dengan kenikmatan, nikmat makan minum, kerehatan, tempat tinggal. Kita berasa sangat nikmat sehingga kita rasa sangat takut untuk mati sebab berpisah dengan kenikmatan. Tetapi orang yang berada dalam suasana tidak ada rasa nikmat sebab hidupnya terpaksa berjuang. Tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube rakaman pejuang-pejuang Al-Qassam di Gaza terperangkap dalam terowong 21 hari bulan puasa baru ni. Selepas Israel melancarkan serangan, dia punya lubang terowong yang menghubungkan tempat mereka dengan lokasi yang mereka nak pergi itu terkambus, tertutup, tertimbus. Mereka turun 21 hari dan bagaimana terpaksa bagi sebiji buah tambah tu kena belah dua. Sebiji belah dua, untuk satu untuk berbuka puasa, untuk satu untuk berbuka dalam terowong yang sempit, dalam keadaan lapar, makanan tak ada. Dengan kuasa Allah Ta'ala keluar mata air daripada tanah. Kesukaran yang dilalui, mereka hanya fikir hanyalah berjuang demi fi sabilillah, untuk agama Allah, untuk menjaga maruah agama. Tetapi mungkin kita tidak sampai kepada tahap kesusahan yang ditanggung oleh mereka, sehingga menjadikan kita ghaflah, leka, lalai, disebabkan al-lazzat, kelazatan yang kita rasai daripada nikmat kehidupan. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat al-faragh, masa lapang, nikmat as-sihatu, nikmat sihat, nikmat at-ta'am, makanan, nikmat rahatun naum, kerehatan, dapat tidur. Persoalannya, adakah nikmat itu menjadikan kita orang yang bersyukur, dekat dengan Allah, atau menjadikan kita orang yang kufur, na'udzubillah, ataupun semakin jauh daripada Allah? Maka kita mengingatkan kepada diri sendiri, juga kepada saudara-saudara kita, bahawasanya nikmat itu hanyalah sementara. Cara untuk menjadikan kita supaya tidak leka, ingat bahawa kita akan mati dan semuanya akan berakhir, dan kita akan disoal. Bukan sahaja berakhir dengan kematian, nikmat itu bukan diberi secara percuma, tetapi kita akan disoal. Dalam ayat yang biasa kita dengar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampailah ke akhir surah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanya pada hari ini tentang nikmat yang telah diberikan semasa di dunia. Allah Ta'ala akan soal kita segala nikmat yang diberikan, adakah kita menggunakan dengan cara yang betul ataupun sebaliknya. Adakah kita sudah menjadi orang yang bersyukur ataupun
Tidak. Nabi Sulaiman alaihi salam seorang yang diberi oleh Allah Ta'ala kerajaan yang besar, pangkat kenabian, kerasulan, nikmat yang begitu banyak. Apabila dia melihat seorang rakyatnya yang dapat memindahkan singgah sana Puteri Balqis daripada negeri Sabak ke tempatnya, lalu dia berkata, hadza min fadli rabbi falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka apabila dia melihat singgah sana Balqis itu sudah berada di depannya, dan dia berkata, ini adalah kurniaan daripada Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku termasuk orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Dan sesiapa yang bersyukur, syukur itu untuk kebaikan dirinya, dan sesiapa yang kufur, yang engkar, tidak tahu berterima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka sesungguhnya Tuhanku bersifat Ghaniyyun Karim, maha kaya lagi maha mulia. Kaya, segala-galanya adalah milik Allah. Segala nikmat, kesenangan, kelazatan yang kita rasa ini milik Allah, dia berikan kepada kita. Dan dialah Tuhan yang bersifat Karim, mulia. Maksud mulia, dialah yang bersifat memberikan. Dalam bahasa Arab dikatakan mulia kerana dapat memberikan sesuatu. Ramadan dahulu kita banyak melihat istilah yang ditulis Ramadan Karim, sebenarnya tidak tepat. Yang betulnya Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati. Sebab Ramadan tidak memberikan apa-apa, yang memberikan kepada kita adalah Allah. Yang lebih tepat adalah istilah Ramadan Mubarakun, Ramadan yang diberkati. Dia datang dalam bentuk isim maf'ul. Kalau isim, kalau Karimun itu dah jadi isim fa'il dengan wazan fa'ilun, seolah-olah Ramadan yang memberikan. Lebih tepat Karim nisbah kepada Allah. Sebab tu Al-Karim salah satu nama Allah. Kita meletakkan seseorang namanya Abdul Karim nisbah kepada Allah Ta'ala, dialah bersifat Al-Karim, yang mulia kerana memberikan. Allah Ta'ala berikan segala-galanya kepada kita. Untuk membolehkan kita menjadi hamba yang bersyukur, kita kena faham, kena sedar, kena tahu, dan kena berdoa, kena minta. Dalam doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait. Berilah keberkatan kepadaku dalam setiap apa yang engkau telah kurniakan kepadaku. Berkatilah untukku fima a'taita, pada apa yang engkau berikan kepadaku. Kita meminta kepada Allah supaya mendapat barakah, berkat terhadap nikmat yang diberikan. Mungkin seseorang dapat nikmat itu menjadikan dia lupa bahawa dia ni akan mati. Mungkin seseorang mendapat nikmat, dan nikmat itu menjadikan dia semakin ingat kepada mati. Manusia ni berbeza. Manusia ni tidak sama. Kalau kita tidak mampu untuk sentiasa berdampingan dengan Quran, untuk membolehkan Quran mengingatkan kita, maka kita berada dalam majlis ilmu supaya apa yang kita dengar dapat mengingatkan kita. Itu yang paling alal akal, paling kurang. Maka kita memuji Allah Ta'ala di atas nikmat yang dia berikan. Setiap yang kita rasai daripada nikmat, maka kita ingat itu daripada Allah, lalu kita memujinya, dan kita berusaha untuk sentiasa memujinya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama ada pujian dalam bentuk kata-kata, pujian dalam bentuk perbuatan, dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahawa nikmat itu bersifat sementara. Janganlah kerana kita hendak kepada nikmat yang sedikit, kita lupa kepada nikmat yang lebih besar, nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih hebat, nikmat yang lebih kekal, iaitu nikmat syurga. Kita diuji dengan sedikit nikmat dunia, dan Allah Ta'ala mahu melihat di antara kita siapakah yang mampu untuk menggunakan nikmat yang sedikit yang menjadikan dia mendapat nikmat yang banyak. Kita diberi kesempatan berada di masjid, kita diberi peluang solat berjemaah,
kita diberi rezeki makan dan minum. Ini suatu nikmat. Apabila kita mensyukuri nikmat, nikmat yang disyukuri itu adalah suatu nikmat. Yang sekaligus kita perlu mensyukuri nikmat di atas kesyukuran kita terhadap nikmat itu. Syukur di atas syukur. Sebab kita dapat bersyukur itu satu nikmat. Maka kesyukuran kepada nikmat itu sesuatu yang tidak akan pernah berhenti. Jadi orang yang faham semua ini, dia akan sedar bahawasanya nikmat ini perlu disyukuri dan tidaklah bersifat sia-sia, tetapi kita akan diberi pahala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku tambahkan kepadamu. Dan sekiranya kamu kufur, kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat dahsyat, sangat berat. Sekiranya kamu bersyukur, akan ku tambahkan. Sebab syukur itu menjadi, nak cerita macam mana? Syukur ini menjadi sesuatu yang sangat Allah Ta'ala redai, yang Allah Ta'ala sukai. Baik, kita mendapat nikmat dan kita ingat kepada kematian yang memutuskan segala nikmat, sebab tahu selepas ini ada lagi nikmat yang lain. Orang beriman tidak hanya nikmat di dunia, selepas dia mati dia akan mendapat nikmat semasa di alam kubur. Ya, dalam kubur ada azab kubur, ada juga nikmat kubur. Ada orang yang mendapat azabul qabr, ada yang mendapat naimul qabr, mendapat nikmat kubur dan mendapat rezeki untuk mereka. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Apa perlunya orang yang berada di alam barzakh masih diberi rezeki? Kerana Allah Ta'ala yang bersifat al-mun'im, pemberi nikmat. Dia tidak habis-habis memberikan nikmat kepada hamba-Nya. Kemudian setelah berada di alam akhirat, Allah Ta'ala masih memberi nikmat kepada kita sekiranya kita layak untuk mendapat nikmat itu. Tetapi kalau kita hanya leka dengan nikmat dunia sehingga lupa bahawa kita berpeluang mendapat nikmat lebih besar, maka di sinilah kita kembali menarik diri kita untuk ingat kepada al-maut, kepada mati. Sekiranya kita merasa kita leka, lalai dan begitu terpesona dengan nikmat dunia yang sementara. Nikmat dunia, nikmat akhirat memang tidak sama. Tetapi dari sudut apabila seseorang ahli syurga diberi nikmat dalam syurga, nikmat yang dilihat mengingatkan mereka kepada nikmat yang pernah dirasai di dunia sebelum mereka mati dahulu, sebelum mereka meninggal dunia, semasa masih hidup di dunia. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberi rezeki, setiap kali mereka diberi rezeki daripadanya, daripada rezeki dalam syurga itu yang berupa samarah, buah-buahan, lalu mereka berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberi yang seumpamanya. Para ulama tafsir mengatakan rezeki, nikmat buah-buahan dalam syurga, persamaan dari sudut mungkin kata namanya sahaja, tetapi hakikatnya tidak sama. Sebab syurga itu yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala adalah hadis kursi, aku sediakan bagi hamba-Ku yang saleh nikmat-nikmat yang mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihatnya, wala udhun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah terlintas di hati manusia, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Jadi persamaan yang dimaksudkan, mereka berkata kami telah diberi rezeki, hadzal ladzi ruziqna min qablu, inilah yang direzekikan kepada kami sebelum ini. Seakan-akan ada persamaan itu mungkin hanya di sudut nama dan sifat zahirnya, tetapi hakikatnya tidak sama.
Apabila Allah Ta'ala memberi nikmat yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas bahawa begitulah nikmatnya, ia sesuatu yang sangat hebat. Lalu Nabi SAW ketika mengkhabarkan hadis qudsi ini, baginda membaca ayat dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seseorang diri itu tidak tahu apa yang disembunyikan untuknya daripada nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan semasa di dunia. Mereka mendapat nikmat yang berupa qurrata a'yun, nikmat yang memberi kehebatan kepada apa yang dilihat oleh mata mereka. Dia salah satu nikmat ni Allah Ta'ala bagi kepada kita di dunia. Kita melihat sesuatu yang indah, tapi kita tahu bila kita mati, mata kita akan pejam serapat-rapatnya, mata kita akan tertutup dan kita tidak melihat apa-apa lagi. Tetapi semasa kita hidup, kita boleh melihat banyak perkara yang kita lihat. Kita melihat keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Kita tengok comelnya rumah tu, comelnya orang ni, comelnya kereta dia, cantiknya kawasan keliling rumahnya, cantiknya pantai ini. Semua keindahan itu Allah Ta'ala yang ciptakan. Termasuklah keindahan yang ada pada binatang-binatang ternakan yang kita pelihara. Wal an'ama khalaqaha, segala jenis binatang Allah Ta'ala yang ciptakannya. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Untuk kamu ada dif'un, ada bulu-bulu binatang yang boleh kamu panaskan badan, ada manfaat, dan ada di antaranya kamu makan. Walakum fiha jamalun, untuk kamu pada binatang itu ada jamalun, ada keindahan, nikmat kecantikan. Hina turihuna wa hina tasrahun, ketika kamu melepaskan ia pada waktu pagi dan ketika ia dibawa kembali ke kandangnya pada waktu petang. Subhanallah, keindahan yang ada pada binatang ternakan itu juga adalah suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi kita mengingatkan kepada diri kita, kalau kita kasih kepada harta, kepada dunia, kepada keluarga, kepada tempat kediaman, kita akan berpisah dengannya melalui suatu peristiwa yang sangat ditakuti oleh manusia, al-maut, kematian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dihiaskan untuk manusia sukakan kepada keinginan-keinginan. Asy-syahawat maknanya keinginan. Manusia memiliki keinginan yang Allah Ta'ala jadikan pada diri manusia. Ada fitrah itu keinginan. Sama ada minan nisa, mahukan kepada wanita, wal banin, anak pinak, wal qanatiril muqantarah, harta benda yang melimpah ruah, sama ada minadz zahabi wal fiddah, emas ataupun perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang tangkas berlari, wal an'ami wal hars, segala binatang ternakan dan juga kebun ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu hanyalah nikmat kesenangan dunia yang bersifat sementara, dan kamu akan tinggalkan apabila kamu pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Tak ada orang mati bawa semua nikmat ni, kita akan tinggalkan. Dan yang kita akan bawa hanyalah amalan-amalan kita yang telah kita lakukan semasa hayat kita, semasa hidup kita. Hal lain kita akan tinggal habis. Jadi nikmat yang sebenar adalah nikmat apabila seorang hamba dapat beribadat kepada Allah. Adapun kelazatan dunia, nikmat dunia, ia hanya bersifat sementara dan dia akan inqita', terputus. Apabila terputus, maka selesailah kita dengan segala kehidupan dunia kita. Di sini bila Nabi mengingatkan kepada kita aksiru, dia kata perbanyakkanlah mengingati. Dia tak kata uzkuru, ingatlah, perbanyakkanlah mengingati. Ada penambahan dari sudut perkataan perbanyakkanlah. Tidak cukup setakat ingat, perbanyakkanlah mengingati akan perkara yang memutuskan al-lazat, segala kelazatan. Maksudnya ingatlah kepada mati. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
marra bi majlisin wa hum yadhakuna faqala akthiru min dhikri hadhimil ladzat ahsibuhu qala fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhikin minal 'aish illa wassa'ahu wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui suatu majlis, sementara orang-orang yang berada di tempat itu sedang yadhakuna, sedang ketawa, sedang riang gembira, ketawa, suka. Lalu baginda berkata, hendaklah kamu mengingati, perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan akan segala kelazatan. Lalu kata Anas, perawi hadis Anas bin Malik berkata, saya mengira baginda bersabda, tidaklah seseorang itu ingat akan kematian dalam keadaan susah, kecuali ingatannya itu dapat melapangkan kesusahannya. Orang tengok susah, ingat kepada mati, lega sikit. Aku susah pun tidak susah sama-sama, sebentar je susah ni dah mati, habis. Ataupun tidaklah ia mengingat kematian dalam keadaan lapang. Lapang kalau dia hidup senang, dia sehat, dia mana dia tidak ada rasa susah, tidak ada tekanan hidup, hidup dia relax, maka cukup, tempat kediaman selesa, apa dia lagi, tidak ada masalah yang dihadapi, kecuali mengingati mati itu akan menyebabkan, akan menyempitkan kelapangan itu. Jadi kita akan jadi seorang yang sangat bimbang, takut kalau nikmat yang kita rasai dunia hanya setakat di dunia, tidak dapat disambung di akhirat atas kecuaian kita, kelalaian kita untuk membuat persiapan ke sana. Suatu kaum yang sedang yadhakuna, ketawa, adakah kita dilarang untuk gelak ketawa? Tak, kita tidak dilarang, tidak, kita dibenarkan sebab Allah Ta'ala dialah wa annahu huwa adhaka wa abka, dialah Allah yang menjadikan kamu boleh ketawa dan menangis. Tetapi kita tidak digalakkan untuk membanyakkan ketawa. Boleh nak suka nak, tapi jangan, tak boleh berlebih-lebihan. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb, kerana banyak ketawa itu boleh mematikan hati, boleh mematikan hati. Jangan berlebih-lebihan. Kita boleh tersenyum, boleh ketawa, sebab itu fitrah manusia, kita nak kepada kesukaan. Sebab itu pada hari raya kita diizinkan untuk nafrah, kita boleh bergembira. Tapi sebenarnya hari raya hanyalah sehari sahaja, 1 Syawal. Suka saya mengingatkan dalam kesempatan ini, ada sesetengah orang yang selepas selesai puasa Ramadan disambung dengan puasa 6 Syawal, lepas tu dibuat sambutan pula hari raya puasa 6. Nak puasa 6 tu tidak salah, tetapi menganggap ada hari raya selepas puasa 6 itu salah. Kalau kita anggap sebagai suatu tanda kesyukuran, syukur sebab kita dah selesai puasa Ramadan, selepas tu kita dapat lengkapkan lagi puasa Ramadan dengan puasa 6 Syawal, maka kita buatlah sedikit, mungkin tanda syukur, buat sedikit jamuan, apa, panggil kawan-kawan jiran. Itu tidak menjadi kesalahan. Janganlah kita menganggap ia sebagai suatu Eid, sebagai suatu perayaan, sebab kita akan menambahkan sesuatu yang asalnya tidak ada dalam agama. Hari raya hanyalah 1 Syawal dan satu lagi Idul Adha pada 10 Zulhijjah, itu sahaja. Selepas 6 Syawal tidak ada hari raya. Kita nak puasa boleh, jangan anggap selepas 6 puasa 6 Syawal ada lagi hari raya. Bukan bermakna kita tak boleh bergembira, tetapi meraihkan dalam bentuk sesuatu yang dinamakan Eid, maka ia tidak ghair masyru', tidak disyariatkan dalam agama. Kalau di negara Arab disebut Eidul Abrar, Eid al-Abrar, istilah yang diguna pakai. Tetapi kata Dr. Yusuf Qardawi dalam fatwanya, ia sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, kerana berlaku penambahan dalam syariat. Baik, kembali kepada hadis ni, mereka itu ketawa. Apabila Nabi ingatkan, naklah kamu banyak mengingati mati supaya mereka tidak hanyut dalam gelak ketawa. Mereka tidak hanyut dalam gelak ketawa. Kita di Malaysia ni banyak perkara kita buat lebih kepada nak suka sama, nak happy sama. Nak happy sama. Apabila timbul
timbul kan dalam berita apabila media Israel mengatakan negara kita tempat dibuat latihan untuk askar-askar Hamas, itu suatu tuhmahan. Adalah orang jawab dalam Facebook, dia kata Israel tidak tahu kedudukan sebenar Malaysia. Sebenarnya Malaysia ni tempat untuk melahirkan apa dia disebut Malaysian Idol, apa dia lagi apa pun tak ingat ada. Apa dia, bintang kecil, idola kecil. Mana Malaysia ni lebih sinonim dengan tempat untuk melahirkan orang-orang yang boleh menghiburkan orang lain, menjadi penghibur. Akademi Fantasia hak disebut dalam Facebook itulah. Dia kata sepatutnya Israel kena tahu Malaysia adalah tempat untuk melahirkan penghibur-penghibur berbakat. Kalau orang dewasa, orang tua dipanggil apa dia? Bintang emas, kilauan emas. Kilauan emas. Budak kecil pun nyanyi, orang muda pun nyanyi, orang tua pun nyanyi. Itulah Malaysia ni. Nak wayak kita ni, Malaysia ni adalah negara yang terlalu banyak kehidupan kita dipenuhi dengan kelalaian sebenarnya. Bukan kita tidak dibenarkan untuk bergembira, berhibur, bergelak ketawa, tetapi perlu ada batasan, perlu ada sempadan dan perlu ada hadnya. Setara mana. Sesuatu tu dia kena ada batasannya. Kalau kurang tak boleh juga, kalau lebih tak boleh juga. Sebab kita masak nasi dah, kalau kurang air betul nasi kita. Kalau lebih air, nasi tak akan jadi lembek. Tak akan jadi nasi, akan jadi nasi air. Maka begitu dalam kehidupan kita, dia kena ada garis sempadan. Jangan terlajak dan jangan terkurang. Kita mengambil yang tawassut, yang pertengahan. Khairul umur awsatuha. Adalah hadis menyebut sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis Ibnu Umar. Imam Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan daripada hadis Ibnu Umar bahawasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling afdal ataupun yang paling utama dari sudut akhlaknya? Qala, lalu baginda berkata, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, fa'ayyul mu'minina akyas? Orang mukmin manakah lah yang paling cerdik, yang paling bijak? Yang paling bijak ialah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika li akyas. Orang yang paling bijak, orang yang paling banyak mengingati kematian, yang paling baik dari sudut membuat persiapan untuk kematiannya. Orang yang banyak ingat kepada mati dan banyak bersedia untuk mati, mereka itulah orang-orang yang cerdik, orang yang dikira bijak. Kalau kita mahu memenuhkan kehidupan dunia kita, yang kita fikir ialah kadang-kadang kita fikir kita nak buat gapo, kita nak buat gapo. Mungkin senggang masa yang kita miliki, kita kata kita rehat seketika. Rehat itu kadang-kadang apa yang kita nak isi masa rehat? Sembang-sembang dengan kawan, atau mungkin kita pergi belancong keluar negara, makan angin, tengok tempat orang, ataupun apa sahaja event-event yang kita boleh buat untuk mengisi masa kosong. Maka pastikan ia berada dalam rangka, masih berada dalam lingkungan yang tidak membawa kepada ghaflah. Itu dia syaratnya begitu. Ya, kita boleh buat event apa sahaja dengan syarat ianya tidak haram dan ianya tidak membawa kepada ghaflah. Maksud ghaflah ialah mungkin disebabkan terlalu berseronok bahari raya. Dah puasa sebulan, kita pun raya pun sebulan. Mungkin kita buat rumah terbuka, ada setengah tu dah akhir Syawal dah buat rumah terbuka. Tak apalah, mungkin dia kata awal-awal ni disibuk hal lain.
Janganlah sampai disebabkan rumah terbuka tertinggal solat kita. Kenapa solat tertinggal? Tak boleh sebab saya ni sibuk sangat, banyak nak uruskan kedatangan tetamu. Tidaklah sampai sejauh itu. Janganlah sampai untuk mengambil sedikit nikmat dunia yang diberikan sehingga kita terleka akan kewajipan asal kita. Wa anzirhum yawmal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Ayat itu dalam surah Maryam. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya Muhammad, diingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzirhum, ingatkan kepada mereka, berikan peringatan kepada mereka dengan adanya hari penyesalan. Yaumal hasrah maknanya yauman nadamah, hari di mana semua manusia ini akan menyesal. Semua manusia akan menyesal. Orang kafir menyesal sebab tidak beriman. Orang yang dah beriman juga menyesal sebab tidak membanyakkan amal. Orang yang dah membanyakkan amal pun menyesal sebab tidak menambahkan lagi amalannya. Semuanya akan menyesal. Ketika selesainya segala urusan, idh qudiyal amru, segala urusan sudah selesai, telah dijalankan hisab, perhitungan amalan, dan manusia pun tahu ke mana dia punya al-masir, tempat kesudahan, imma ilal jannah wa imma ilal nar, sama ada tempatnya ke syurga ke neraka. Padahal dahulu semasa di dunia mereka berada dalam ghaflah, kelalaian, leka, lalai. Dan mereka yang sebegini sebenarnya adalah mereka yang la yu'minu, yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Boleh jadi mereka itu kafir, langsung tidak beriman, ataupun boleh jadi orang beriman yang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kemarin saya pergi satu kenduri, ada rumah rakan, rumah kenalan kita di Kota Baru ni juga, anaknya kahwin. Kita pergi ramai tetamu-tetamu, mungkin daripada rakan-rakan, kawan-kawan, anak dia yang kahwin itu. Yang kita lihat sebahagiannya tetamu wanitanya tidak bertudung. Kata orang Islam ada lagi tak pakai tudung di Kota Baru. Musim-musim raya gini rupanya betul ada manusia yang fi ghaflah, leka, lalai, hingga merasakan melaksanakan hukum syariat dalam kehidupan itu adalah suatu kewajipan. Mungkin bagi dia tidak perlu bagi dia, tetapi sebenarnya ia sesuatu yang wajib dilaksanakan. Apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah, mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak melainkan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bahawa Nabi SAW itu utusan Allah, maka dia mesti dan terpaksa akur, patuh, tunduk kepada semua hukum syariat. Hukum syariat yang Allah Ta'ala tentukan dalam agama, hukum yang Allah Ta'ala tentukan bagi alam ini adalah sunnatullah. Hukum yang Allah Ta'ala syariatkan untuk kita adalah syariatullah. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan, antara sunnatullah dengan syariatullah. Syariat Allah dalam agama Islam dan sunnatullah kepada kehidupan makhluk di alam ini. Makhluk di alam ini terikat dengan sunnatullah, peraturan yang Allah Ta'ala tentukan. Seperti yang berlaku kepada umat terdahulu, itulah yang berlaku kepada kita. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha, kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad berada di atas satu syariat daripada urusan ini, urusan agama ini, maka ikutilah dia. Fattabi'ha. Jadi kalau Nabi pun diperintahkan untuk ikut syariat, maka kita sebagai umatnya adalah mimbabi aula, lebih-lebih lagi, lebih-lebih utama lagi untuk mengikutinya. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, kehendak hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, maksudnya orang yang tidak berilmu, kerana mereka itu tidak dapat menolong kamu walau sedikit pun. Nabi sendiri kena ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam syariat agama ini. Jangan diikuti kehendak orang yang tidak berilmu, sebab kalau kita ikut kemahuan mereka, mereka itu tidak dapat menolong
kita. Maka begitu juga dalam bab untuk menjadi orang yang paling akiasi, yang paling cerdik dan bijak, kita perlu setting minda kita, ataupun istilah yang biasa digunakan oleh Profesor Dr. Muhayya, dia panggil reset minda. Kita nak reset balik minda kita. Kita celat mata waktu pagi, kita bangun tidur pagi, kita nak jadi orang yang bodoh atau orang yang bijak. Kita nak jadi orang yang berfikiran positif atau negatif. Kita nak melihat dunia dengan pandangan yang sempit atau pandangan yang luas. Kita nak menjadi orang yang orang lain sukai atau kita menjadi orang yang dibenci oleh orang lain. Maka sudah tentu kita nak mengambil sifat-sifat, nilai-nilai yang baik, yang positif dalam kehidupan kita. Maka salah satunya kita ingat kepada mati. Ingat kepada mati, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Sebab kita tahu kesudahan kita selepas mati, kita bukan terus menjadi idhaman warufatan, terus hancur menjadi tulang reput begitu sahaja. Tidak. Kehidupan kita beralih kepada fasa yang baru. Kematian bukanlah pengakhiran bagi kehidupan, tetapi cuma suatu transformasi, suatu peralihan, perpindahan daripada hidup alam dunia kepada kehidupan di alam barzakh. Adakah kita sudah bersedia? Tu ya persoalannya. Adakah kita bersedia? Kalau kita bersedia, adakah persediaan kita sudah cukup? Orang tanya nak pergi mana esok? Esok amat nak pergi jalan jauh, nak pergi Kuala Lumpur. Lepas tu dari segi bekalan cukup ke tak? Adalah sikit-sikit duit. Sikit-sikit tak boleh. Kita banyak kemungkinan berlaku tengah jalan. Bukan duit minyak saja, duit makan. Kemungkinan sampai tengah jalan tiba-tiba mungkin tayar kereta kita pancit, mungkin enjin kereta rosak. Kemungkinan itu adalah perkara yang tidak boleh dijangkakan. Maka kita buat persiapan. Maka ada orang yang buat persiapan dengan dalam dia dah sedia duit yang cukup, ataupun mungkin dia dah ada kredit kad. Kredit kad pun atas tempat-tempat, mungkin setengah-setengah workshop tu tak boleh terima kad kredit. Maka di situ perlu kepada persiapan untuk menghadapi kemungkinan. Waktu perjalanan di dunia yang sudah kita tahu, bagaimana perjalanan ke akhirat yang kita tidak tahu apakah selepasnya. Lepas tu kadang-kadang banyak terfikir, Allahu Akbar, semua kita akan pergi ke sana, kita akan mati. Bagaimana yang kita akan rasai selepas itu? Memang mengingat kepada mati ini menakutkan, sebab tak tahu, tak nampak. Tapi kita sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita mendapat husnul khatimah, kesudahan yang baik. Dan janganlah dijadikan kehidupan dunia ini menyebabkan kita leka, kita lalai. Dan pesanan-pesanan sebeginilah yang sepatutnya sentiasa diulang, sentiasa kita semakkan dalam jiwa kita. Kalau kita boleh baca, kita baca sendiri. Kalau kita boleh mentelaah ayat-ayat Quran untuk kita jadikan wirid harian, maka bila kita bertemu dengan ayat yang mengingatkan kita kepada adanya titik perpisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Wahai orang yang beriman, kenapakah kamu apabila diminta untuk berangkat pergi keluar berjihad fi sabilillah, tiba-tiba itsaqaltum terasa beratlah oleh kamu. Berat, payah nak pergi, kaki tu supaya ikat dengan rata, ataupun orang kata supaya punggung tu melekat pada tempat duduk. Berat nak bangun tu payah. Terasa berat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Allah Ta'ala bertanya, adakah kamu redha, kamu suka, kamu setuju dengan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat? Padahal fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal tidaklah nikmat kehidupan dunia jika dibandingkan dengan nikmat akhirat, kecuali ia adalah nikmat yang qalil, sikit ya. Sikit ya. Kita boleh sikit, janganlah kita lupa yang banyak. Kita ambil yang sikit, jadikanlah sikit itu sebagai saham untuk kita dapat yang lebih banyak. Kalau tidak, kita akan menyesal dengan penyesalan yang kita akan berkata, alangkah baiknya kalau kita kembali semula ke dunia. Tapi nak klik semula tak boleh dah, sebab semuanya sudah berakhir. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Semoga Allah Ta'ala memberi
petunjuk kepada kita semua, dan memberi ketetapan kepada hati dan jiwa kita untuk berada di atas jalan agamanya, jalan yang disebut sirat mustaqim, jalan yang lurus. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan? Mungkin ada satu soalan, mungkin ada. Tak ada soalan, insyaAllah kita sambung ke depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.